Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amin. Okey. Ini adalah video pembetulan jawapan bagi subjektif. Pusingan yang kedua, adab. Adab pusingan yang kedua. Seperti yang maklum, yang kamu tahu, akhlak ni terbagi. Akhlak ni nama lain dia adab. Nama lain dia adab. Okey, dia terbagi kepada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Dan kali ni kamu jawab bahagian B. Ini bahagian subjektif. Yang mana soalan subjektif ni merangkumi 50 markah. Okey, dalam 50 markah. Okey, kali ni kita akan bincangkan. Ustazah akan tunjuk jawapan untuk subjektif. Pusingan yang kedua, adab. Okey. Soalan yang pertama sehingga soalan pertama adalah berdasarkan petikan. Okey, untuk pemaluman kamu, sepanjang gerak gempur ataupun sepanjang percubaan nanti, soalan subjektif ni dia tak ada soalan pilihan. Jadi kamu kena jawab semua soalan yang diberi. Okey. Adapun soalan yang diberi tu boleh jadi dalam bentuk petikan yang kamu boleh jawab daripada petikan ni. Okey, yang Ustazah dah letak jawapan ni. Contoh, apakah erti hasad? Ustazah dah letak jawapan 1.1. Maksudnya kamu kena jawab semua ni. Jawab dia, jangan silap, jangan tinggal titik semua. Jangan tertinggal satu pun. Okey, nyatakan hukum bersifat hasad. Dalam petikan ni ada. 1.2, ini jawapan dia. Sifat hasad hukumnya haram. Belum pernah lagi lah Ustazah dengar sifat hasad hukumnya wajib. Belum pernah lagi lah Ustazah dengar. Tapi tak tahulah kalau kamu ada wajib pula kat sini. Untuk soalan ni, kamu jangan buat ayat kamu jangan sesekali kamu reka jawapan kamu. Baca petikan ni, cari jawapan. Melainkan kalau soalan dia tiba-tiba, soalan akhir dia ni, dia tanya, pada pandangan kamu, bagaimanakah maksudnya dia minta pendapat kamu. Bila dia minta pendapat kamu, baru kamu jawab selain daripada teks yang diberi. Tapi kalau soalan dia tanya, apakah, nyatakan, tuliskan, apakah, semua ni ada dalam ni. Okey, bila dia punya soalan, bagi pandangan kamu, baru kamu reka jawapan dia. Okey, soalan yang kedua ni. Okey, untuk jawapan ni Ustazah dah selitkan jawapan daripada buku Nota Padat kalian semua. Okey, Ustazah dah selitkan juga muka surat yang ada. Okey, soalan 2 ni, gambar di bawah menunjukkan tetamu yang datang ke rumah Husin. Jawab soalan berikut. Okey, dia suruh jawab tentang tajuk tetamu. Okey, kamu garis tajuk ni, tetamu. Kamu highlight tajuk ni, tetamu. Kamu highlight, jadi otak kamu hanya fikir bahagian tetamu je. Kamu jangan nak cari benda lain. Nak cari adab bermain lah, nak buat adab bergurau lah. Jangan nak buat gurau-gurau kat sini. Kat sini, dia minta adab tetamu. Dia tanya pasal tetamu. Jadi, soalan dia mesti pasal tetamu. Okey, bila dia tanya macam ni, nyatakan 2 adab yang perlu dilakukan dalam situasi di atas. Situasi di atas tadi, kamu tak payahlah tengok gambar ni. Kamu tengok gambar ni kan, kamu macam, apa benda gambar ni? Tak perlu. Kamu baca dia punya ayat ni. Selalunya dia akan tulis, gambar ni gambar tentang apa? Gambar tentang tetamu. Jadi, bila dia kata dia nak adab, maksudnya adab apa? Maksudnya adab tetamu. 2 adab yang okey, adab tetamu lah dia minta. Jangan kamu cakap, ini ada orang salam. Dia nak adab bersalaman ke? Tidak. Tapi baca ayat ni, dia nak cerita tentang tetamu. Okey, jelaskan 3 kebaikan apabila kamu melayan tetamu. Okey, sebutlah. Kamu tulis. Yang Ustazah dah tulis. Ustazah bagi tahu banyak kali. Kalau tulis jumpa kebaikan, tulis. Dikasih ya Allah dan Rasul, dikasih ibu bapa dan masyarakat. Okey. Ustazah nak bagi satu tips kalau soalan dia tanya. Okey. Kalau soalan dia tanya, nyatakan dua adab. Tapi kamu nak bagi 3. Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau nak bagi 1, boleh. Tapi akan dapat markah kurang lah. Cumanya kalau tiba-tiba, kalau soalan dia tak ada perkataan 2. Tapi soalan dia kata, nyatakan adab.
Nyatakan adab. Dia tak tulis pun berapa dia minta. Okey, kalau dia tak tulis berapa yang diminta, kamu tengok dekat sini berapa markah dia. Kalau markah dia ada 4, kamu tulis 2. Kalau markah dia ada 4, kamu tulis 2. Kalau garis dia ni, kalau garisan dia ni pun ada 2, kamu tulis 2. Jangan nak tulis banyak-banyak. Kalau kamu hafal 3 boleh lah. Okey, itu paling kurang lah. Contoh, jelaskan 3 kebaikan. Kenapa dia minta 3 kebaikan? Kenapa dia minta 3? Sebab markah dia 6. 6 markah. Tak nampak lah tulisan. Okey, ada 6 markah. Jadi kamu bagi 3. Tapi saja je bagi 4. Mana tahu kamu nak jawab contoh lain kan? Saja bagi 4. Okey, soalan yang ketiga pun soalan yang sama. Kalau dia tanya. Okey, boleh jadi soalan kamu pemarkahan dia satu jawapan, satu markah. Okey, contohnya macam ni lah. Dia minta 2 adab. Jadi kamu bagi 2 adab. 2 adab, 2 markah. Okey. Habis tu kalau jawab 1 adab, 1 markah lah. Ustazah, kalau saya jawab 3, dapat 3 markah ke? Tak. Kalau kamu jawab 3, tetap 2 markah juga. Okey. Tuliskan 2 adab ketika bermesyuarat. Ustazah, kalau saya nak jawab selain daripada buku boleh? Boleh. Jawab je selain daripada buku. Yang kamu rasa benda tu sangat relevan, sangat logik, sangat boleh diterima pakai, silakan tulis. Kalau kamu rasa, Ustazah, tak boleh lah Ustazah. Okey, boleh buka buku dan hafal benda ni. Tuliskan 2 kebaikan ketika bermesyuarat. Okey, benda yang sama juga. Kamu boleh buka buku. Benda yang sama lah kalau kebaikan dikasihi Allah dan Rasul, dikasihi masyarakat, menjadi masyarakat yang disayangi. Okey, dia minta 2. Kenapa dia minta 2? Sebab dia 2 markah je. Ustazah, kalau saya jawab 4, dapat 4 markah ke? Tidak. Dapat 2 markah juga. Okey. Ini juga pengenalan. Ustazah rasa ini je yang sepatutnya kamu tahu. Yang lain ni tinggal kamu ingat dan tinggal kamu buat latihan je banyak-banyak. Ustazah bagi soalan yang sama pada minggu hadapan. Ustazah bagi soalan yang sama pada minggu hadapan dan harap-harap semua dapat baca dan dapat jawab tanpa melihat buku. Sebab Ustazah dah bagi awal. Jadinya boleh cuba tengok. Okey. Untuk yang ni, nyatakan 2 waktu sesuai untuk menziarah. Kenapa Ustazah tak letak muka surat? Sebab dia adalah soalan luar kotak. Soalan luar kotak. Okey, bilakah nyatakan 2 waktu yang sesuai untuk menziarah. Okey. Waktu yang sesuai awak ziarah. Pukul berapa selalunya awak ziarah? Okey, hari apa? Biasanya waktu bila? Biasanya waktu hari raya. Hari raya Aidilfitri, Aidiladha. Waktu hari-hari minggu, Sabtu Ahad. Ataupun ketika ada majlis barulah, kamu datang barulah nak balik kampung. Ini ikut logik Ustazah. Tapi kalau kamu ada logik yang lain, yang kamu rasa benda tu logik, okey, Ustazah tak kira. Ustazah tak kisah. Kalau benda tu logik yang kamu rasa betul, kamu tulis. Okey, itu saja video pendek daripada Ustazah. Harap-harap dapat memberi manfaat. Ustazah akan bagi jawapan ni pada guru kamu. Terima kasih.